Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Ilal musyahidin wal mustami'in al-kiram, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita dapat sambung lagi Isra' Mi'raj kita kali yang kedua. Yang mana kali pertama kita baca Maidah hingga sampai kepada Sidratul Muntaha. Dia panggil berjalan lah tu ni. Mi'raj ni sebenarnya naik sebelah atas lah. Mana naik sebelah atas. Dia kata sininya di langit. Di langit, naik langit lah mudah-mudah. Baik, sampainya mereka berdua ke pintu langit yang pertama. Jadi nak ayat kata Nabi kita dengan Jibril tu sampai langit pertama. Dia panggil langit dunia lah, langit dekat dengan bumi ni. Tu pun kita nak nampak tu pun bukan langit lagi, kosong dia tu. Oleh kerana kalau kita duduk tak kapal Tubai, kita pergi Mekah mana tu, kita tengok turun bawah tu sepanjang jugalah. Nampak hijau gitu jugalah. Tu maknanya. Jadi dia kata sininya, lalu sampai langit pertama tu Jibril minta izin masuk dari penjaga pintunya yang bernama Ismail. Jadi duduk jaga langit, mereka duduk jaga langit pertama tu nama dia Ismail. Maka hak jaga pintu tu tanyalah siapa itu? Siapa ni? Mana gitu. Pas Jibril berjawab, dia kata Jibril. Dia lah mana gitu. Sebut nama lah. Kita foto lah kalau kita getuk pintu rumah lema pun. Kata, Min siapa ni? Man siapa? Kita jawab, saya Ibrahim ke, saya Ali. Dia jawab aku itu. Via aku. Tak kena cara dia panggil. Jawab tak kena dengan soal yang panggil. Lepas dia tanya kali yang kedua pula, siapa bersama Tuhan? Siapa bersama dengan Tuhan tu? Sekali dengan Jibril tu? Jawabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal jugalah. Dia duduk sekali tu. Dia tahu kata dua orang tu. Tu. Kalau itu, tak kenal jugalah Nabi tu. Dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu tanya lagi. Apakah dia telah diutus untuk Mi'raj? Kan Allah hatta suruh dia naik jumpa dengan dia kan? Jawabnya ya. Apa? Lalu dibukakan pintunya serta menyambutnya dengan ucapan marhaban bih. Lepas tu Ismail saja tu, malaikat nama Ismail pun sambut terbaik lah. Dia kata, yang ni aku suka, lapang hati menyambut kedatangannya, gembira lah. Dan sebaik-baik tetamu telah datang. Yang ayat tu sebaik-baik tetamu tu telah marilah. Mereka berdua pun masuklah. Dua-dua pun masuk. Okay. Di situ, di langit pertama tu lah. Tu dia. Pintu ada langit, tapi tiap tak ada. Tu nak ayat kata, tiap-tiap benda atas tu bukan mesti kata duduk tupai benda bawah tak. Langit pertama tak ada tupai tiap kali. Ada pintu, ada apa cukup hebatnya. Di atas tu juga, di langit pertama tu, bertemu dengan Nabi Adam AS. Lalu baginda memberi salam. Assalamualaikum. Nabi Adam menjawab Waalaikumsalam. Dengan ucapan dengan cukup mesra lah menyambut kedatangannya. Sebagai sambutan seorang bapa terhadap seorang anak yang telah diangkat menjadi nabi serta mendoakan kebaikan baginya. Habis-habis ramah, habis gembira lah sambutan. Pak terhadap anak yang mana Allah telah angkat dia tu jadi nabi. Hebatnya. Berdoa lah supaya dapat kebaikan lah apabila naik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam AS sedang duduk di satu tempat. Nabi Adam duduk di satu tempat dia tu lah, atas langit tu. Yang mana di sebelah kanan dan kirinya ada beberapa banyak gambaran makhluk yang ramai. Ada cumi lah, sebab tak ada cor sebelah kanan sini tu, sebelah kanan sebelah kiri. Bawa tengok sebelah kanan tu nampak apa? Dia panggil gambaran makhluk yang ramai. Kita dah tengok terletak ni lah. Kalau ni kita ada terletak pun nampak gambar. Kita nak tengok Mekah, kita buka Mekah. Nak tengok Madinah, kita buka Madinah. Tengok ayat Nabi Adam tu sudah lama dah. Allah Ta'ala nampak cor pada dia saat itu.
Dia kata apabila ia berpaling melihat di sebelah kanannya ia ketawa. Apabila tengok sebelah kanan itu senyum. Itu maknanya. Dan apabila ia berpaling melihat di sebelah kirinya ia menangis. Bawa tengok sebelah kiri tu baik mata itulah menangis kita. Lalu tu Nabi kita pun tak tahu buku apa lah mana seolahnya Nabi ada lah yang bergarinya. Orang lain tak ada bergari. Gitu maknanya. Tu dia. Ruh-ruh akan masuk sana itu. Tapi nampak lah. Lalu tu lah Nabi kita pun tanya. Dia tanya Jibril lah, tak tanya Nabi ada. Kerana musyrik dia, orang awak dia naik pergi sana itu. Peguru dia lah. Bertanya apa ini ya Jibril? Gapo Jibril lah ni? Jawabnya, Abang Jibril jawab, yang di sebelah kanan Adam itu ialah arwah anak cucunya yang menjadi ahli syurga. Tu dia. Jadi roh-roh, nyawa-nyawa, tahu nampak roh-roh anak cucu dia nak jadi ahli syurga tu. Dia boleh tahulah banyak anak tu. Sebab itulah dia gembira. Manakala yang di sebelah kirinya itu adalah arwah anak cucunya yang menjadi dari ahli neraka. Buat tengok sebelah kiri itu, benar roh anak cucu yang akan masuk neraka tu lah. Lalu yang menangis. Anak cucu dia ada masuk neraka kekal pada, ada masuk lama pada, ada masuk suta pada, macam-macam. Itu dia. Sebab itulah dia pun menangis. Itu dia katanya. Tu. Baik. Di langit dunia inilah, di langit tu juga, langit pertama tu juga, Nabi Muhammad melihat dua buah sungai sedang berlari-lari airnya. Nampak sungai duk lari dengar. Ada sungai pula dah atas langit. Jadi kot tu. Duk berlari pula. Berkata Jibril alaihissalam, nampak Nabi nak tanya tu, Jibril jawab tu. Inilah dua sungai nama Nil dan Furat. Hal ni dia panggil sungai Nil, sungai Furat. Atas dunia pun ada sungai Nil di Mesir tu. Sungai Furat di Iraq mana kita. Asal kedua-duanya dalam syurga. Asal sungai ni mari di syurga lagi lah tu, mari duk mengalir hingga sampai turun kepada langit. Langit pertama ni naik pergi turun mari duk mengalir gitulah. Dan baginda melihat pula sebuah sungai yang lain yang dibina di atasnya sebuah kota, sebuah mahligai bina air daripada permata lu'lu' dan permata zabarjad. Bauannya semacam miski, kasturi. Lepas tu duk nampak hak bina air sebelah atas tu, nampak sebuah sungai ada mahkota pula. Mahkota tu daripada permata lu'lu', kelip-kelip, bau sedap ke apa. Lalu baginda bertanya, Nabi tanya hak tu, apakah ini wahai Jibril? Hak ni hak mana ni? Jawabnya, inilah kolam Al-Kawthar yang Tuhanmu sedia bagimu. Hak ni kolam Kawthar atas sedia untukmu dan umatmu. Itu dia. Itu ayat katanya, siapa tangguh tu lah. Mengalir marilah. Ada juga ayat kata sungai Kawthar duduk langit yang 7, tapi ayat kata duduk langit yang 7 lah, berpanjang yang mengalir hingga sampai kepada langit yang pertama. Itu main mengalir gitu lah. Itu maknanya. Dia kata dalam Mi'raj ni juga, dalam perjalanan Mi'raj ni Nabi Muhammad SAW ditunjuk berbagai-bagai gambaran. Lepas tu adalah gambar banyak jugalah orang ni kena seksa buku apa, di mana kena seksa buku ni. Tapi ayat kata kita akan baca halusi lah benda ni. Kerana gambar ni ada ayat orang pakai reba, orang zina, orang apa, tak adalah seksa dia tu. Tapi hadis tu jadi makna tak agak sikit, ada doa sikit kita pun. Tak usah ayat lagi lah, nanti kita nak hurai sosok bila pasal ayat hadis tahu mana benda ni. Itu dia, kita nak hadis sahih ya, kerana dasar kita mengikut Quran dan hadis sahih. Dia katanya. Dan ada riwayat juga, kata langit pertama tu juga, baginda juga berjumpa dengan malaikat penjaga neraka Jahannam dan Dajjal. Kata situ tu jumpa dah. Jadi malaikat neraka Jahannam tu ada mari jumpa dengan Nabi situ, langit pertama tu. Waktu dia katanya jumpa dengan Dajjal. Dajjal hak akan turun tu lah. Tu mengikut hak riwayat hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Lepas tu kita nanti tengok halus cerita dengan Pah dan ni pula lah mana hadis tu. Tapi hak ni sahih lah, hak kata jumpa dengan penjaga neraka Jahannam, hak dengan Dajjal tu. Ada pihak lain tu riwayat kita akan peralus semula kerana riwayat tu tidak begitu sahih. Kita ambil hak sahih dulu. Kemudian Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang kedua. Naik yang kedua pula. Dan di pintunya berlakulah tanya jawab dan penghormatan seperti di langit yang pertama tadilah.
Tanya soal jawab semua tak ada. Dayatullah. Di langit yang kedua ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Langit yang kedua, tak kalau Nabi naik lagi ada tanya soal jawab. Benar masuk pergi tu, naik duduk langit yang kedua tu jumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Nabi Isa anak Maryam, Nabi Yahya anak Zakaria, jumpa situ. Nabi pun bersalam ke dia. Assalamualaikum gitulah. Dia pun jawab salam. Sambut teh baik dengan penuh hormat lah. Supaya sambut teh saudara akan saudaranya. Supaya sambut teh adik-wadik jumpa tak jumpa lama lah mana gitu. Serta mendoakan kebaikan baginya. Agak kata, baiklah Nabi akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, apa saya nak kata. Itu maknanya. Cuma ada riwayat katanya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, Nabi katanya adalah lelaki yang sederhana tubuhnya. Tubuh kulitnya putih kemerahan. Tubuh pertengahan, tidak begitu besar sangat, tidak begitu halus sangat. Pertengahan lah, kulit putih, nadak merah tu. Rambutnya lurus, Nabi Isa rambut betul tu. Rupa parasnya hampir serupa dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ini sahabat Nabi hadut tahta dunia ni lah. Sahabat dia nama Urwah tu, siapa Urwah ya tak? Gambar dia tengok Nabi Isa alaihissalam tu. Lebih lagi Nabi Isa tak ada mati lah, dia tak mati. Dia mulai tu mati, cuma tahap tu dia tu dapat jumpa dengan Nabi juga. Tu dia. Roh dia bersama dengan tubuh badan tak hancur tu lah. Itu maknanya Nabi kita ni tubuh badannya tak hancur mana kita. Sudah. Selepas itu Jibril alaihissalam pun berakak naik bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit yang tiga. Langit tiga pula. Sampainya di pintu berlakulah tanya jawab dan penghormatan seperti di langit yang pertama tadi. Tanya siapa Jibril, siapa sekali Muhammad. Muhammad ni tak panggil naik kau ya. Buka pintu. Setelah dibenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun masuklah. Nabi Muhammad masuklah buka pintu langit yang ketiga saat itu. Lantas baginda bertemu dengan Nabi Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam. Langit yang ketiga ni jumpa dengan Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub tu. Lalu baginda memberi salam dan salamnya dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam serta disambut dengan penuh hormat dan mendoakan kebaikannya baginya. Selamat terbaiklah, doa selamatlah nak jumpa Allah Taala kok. Macam gitu. Langit yang keempat pula. Kemudian kedua-duanya terus berangkat naik ke langit yang keempat. Setelah selesai bertanya jawab dan penghormatan di pintunya, sudah tanya soal jawab sudah siap tu, kedua-duanya terus masuk dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang keempat ni setelah mana masuk pergi jumpa dengan Nabi Idris. Lalu baginda pun beri salam. Nabi Idris menjawab salam serta mengalu-alukan ucapan selamat datang dan mendoakan kebaikan baginya. Itulah gembira hati dapat berjumpa dengan Nabi dan doa selamat untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kemudian kedua-duanya terus berangkat naik ke langit yang kelima, naik langit kelima pula. Setelah diizinkan masuk oleh penjaga pintunya, terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Lagi jumpa dengan Nabi Harun pula situ. Di langit yang kelima tadi itu. Lalu baginda memberi salam dan dijawab salamnya oleh Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun menjawab serta menghormatinya dan mendoakan kebaikan baginya. Hormatlah, doa selamat. Nabi Harun alaihissalam mempunyai janggut yang panjang sampai ke pusat. Nabi boleh hoyak katanya Harun tu janggut panjang dia sampai pusatnya. Bukan kata janggut dia lurus dak. Golek orang kita ni kadang-kadang lurus janggut dia walaupun dia tak gutni tak cukup pun. Adapun Nabi Harun dia tak sampai pusat. Warnanya separuh hitam dan separuh lagi putih. Warna janggut dia tu hitam sebelah, putih sebelah. Tu maknanya. Tu nak hoyak kata Nabi royak lah, dia tengok tadi Nabi Harun saat itu. Baik. Kemudian mereka berdua terus ke langit yang ke-6. Lepas tu naik pula langit ke-6. Setelah diizinkan masuk, maka Nabi Muhammad pun bertemulah dengan Nabi Musa bin Imran. Tak kala mereka ada jaga tu benar masuk,
Masuk pergi temu dengan Nabi Musa bin Imran pula. Lalu baginda memberi salam dan dijawab salamnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Habis salam, Nabi Musa pun jawab salam, sambut saya baik, aku sambut saya wadik-wadik lah. Dan mendoakan dengan kebaikan baginya. Ia pun doa selamat sebetulnya. Rupa Nabi Musa bin Imran alaihissalam ialah seorang lelaki yang berkulit hitam serta tinggi dan kuat badannya. Cuma Nabi kita boleh hoyak Nabi Musa ni tua kulit hitam, gagah nampak sebab orang negara tadi. Serta tinggi dan kuat badannya, tinggi gagah. Rambutnya banyak lagi keriting. Rambut lebat waktu keriting pula. Tu rupa dia. Seolah-olah orang yang panggil Syanu'ah, satu keturunan negeri Yaman. Orang kulit hitam besar, tinggi, hebat ni. Sepuluh keturunan Yaman tu lah yang panggilnya. Apabila Nabi Muhammad SAW nak berpisah darinya, bahawa Nabi Muhammad nak naik pada langit yang 7 pula tu, terus Nabi Musa AS menangis. Bahawa nampak Nabi nak pergi, dia teriak. Lalu ia ditanya tentang sebab ia menangis. Tu dia. Lepas tu ada orang tanya dia sebab apa mau menangisnya, buku ke apa. Jawabnya, hei Tuhanku, jawab dia sepatutnya mengadu pada Tuhan lah. Aku menangis kerana seseorang pemuda ini kamu bangkitnya menjadi Rasul selepas aku, tetapi umatnya masuk syurga lebih ramai daripada umatku. Gitu. Berasalah sekaligusnya, dia kata, umat dia ni, mana dia tu, mana gitulah. Dia ni seorang muda, terakhir bangkit dia ni akhir, tapi umat dia banyak masuk syurga daripada umatku, dia kata. Jadi umat Nabi Musa ni masuk syurga tak ramai lah, soalan gitulah. Masuk neraka dulu lah, sama ada kekal ke ataupun ada masa yang tertentu ke, ikutlah mana kita. Dia ayat katanya. Kemudian Jibril AS berdua Nabi Muhammad SAW pun teruskan perjalanan Mi'raj mereka ke langit yang 7. Naik pula, naik 7. Setelah mereka berdua sampai dan diizin masuk, maka Nabi Muhammad SAW bertemulah dengan Nabi Ibrahim AS. Langit yang 7 benar masuk dah, mereka ada jaga tu. Yang masuk pergi temu Nabi Ibrahim yang sedang bersandar belakangnya di Baitul Ma'mur. Nyandar belakang di Baitul Ma'mur tu. Baitul Ma'mur ni tempat ibadat lah ahli-ahli langit itu. Baitul Ma'mur ni pure je lah. Nak kata Kaabah bagi ahli langit lah. Kalau kita ni Kaabah Mekah tu bagi ahli kita buat haji tu majlis tak Kaabah. Dia kata Baitul Ma'mur ni yang mana setiap hari dan masa masuk beribadat di sisi Al-Baitul Ma'mur oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat Baitul Ma'mur tu. Masuk semaya, masuk buat ibadat, dia kata. Setelah selesai mereka itu keluar darinya dan tidak ulangi masuknya sekali lagi. Boleh masuk 70,000 tu tak boleh masuk dah. Orang lain pula gilir. Siapa seterusnya? Ayat katanya banyak malaikat terturut Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kata Mekah lah ni lah, kata kerajaan Mekah diri, ia tu orang buat haji dah sewa lah dia tu. Nak orang lain pula kerana tempat sepik, tempat wukuf Arafah ni ada kek dia, tempat wukuf di Mina tu ada kek dia. Kalau pakak, kalau tak ada sakat kau nak gintuk di mana, gintuk selera habis. Bukan tempat dia tak sah haji pula, mana gitu, dia ada tempat kau. Tapi ya benar juga, orang gintuk 4 tahun sekali ataupun 5 tahun sekali, seboleh dianya. Hak kita tak sewigi dah kerana nak orang lain lagi pun nak mana kita. Tu atas dunia ni. Setelah selesai mereka keluar darinya dan tidak ulangi masuknya sekali lagi. Hak masuk semaya dah 70,000 tu beda dah, tak ada dah. Ada orang lain pula tak, jadi tak ada luar dah. Lalu baginda memberi salam kepada Nabi Ibrahim. Dia nak nyandar di Baitul Ma'mur. Lepas tu dia nyandar di dinding Kaabah lah, di dinding Baitul Ma'mur tu. Dinding sejik Baitul Ma'mur tu mudah-mudah. Dijawab salamnya oleh Nabi Ibrahim AS. Jawab salam, sambut ketibaan selaku sambutan seorang bapa terhadap seorang anak serta mendoakan kebaikan baginya. Sambutan ni supaya sambut dengan anak lah, kerana keturunan Nabi Ibrahim. Sebelah Nabi Ismail ni di Mekah ni. Nabi Yusuf tu sebelah keturunan Nabi Yaqub tu, sebelah Siti Sarah tu. Keturunan Nabi Ibrahim ni digelar Abul Anbiya, bapa Nabi dia, kerana isteri dia 2 orang, Siti Sarah ni duduk di Palestin tu, sebelah Mesir tu, sebelah tu, sebelah Palestin tu, mana kata dia panggil kata Siti Sarah tu anak dia, turun Nabi Yaqub, Nabi Yusuf tu kan tu.
Ishak Yakub Yusuf kan tu. Hak Mekah ni Siti Hajar ni Nabi Ismail. Keturunan dia jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu maknanya. Tu dia katanya. Lalu baginda beri salam kepadanya, dia jawab salam, Nabi jawab salam sambut baik. Tu maknanya. Ini jelas lah, mana dek nyanda sungguh lah dek. Dek nyanda sungguh. Dia bacalah ayat tercerak. Tu maknanya. Kemudian berakaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahang 7 lah. Pahang 7 tu naik pula. Naik jumpa dengan Allah Taala, Allah Taala di atas segala makhluk dia panggil. Berakaklah Nabi Muhammad SAW bersama-sama Jibril alaihissalam naik ke suatu tempat yang baginda dapat mendengar suara kolam-kolam yang sedang menulis dengannya oleh para malaikat akan hukum-hukum Allah dan wahyunya dan lain-lain. Ayat katanya naik pula. Berakak Nabi itu bersama Jibril lagi lah. Lepas langit 7 tu naik pula. Tu dia. Tepat ada bunyi surah kolam. Duk kira amalan hamba tu lah. Para malaikat duk tulis tu. Duk nulis yang ni dosanya, anu palanya, anu ya taubat dah. Nak kira luk buat ke mana. Bunyi surah. Duk tulis tak apa. Tak tahu lah bunyi surah lah maksudnya. Dengar surah. Kalau kita tulis tak kertas pun bunyi kohor. Boleh kalau tulis tak benda lain bunyi baik lain lagi. Tulis di papel. Tulis dia pun bunyi lain pula. Lah mana hukum Allah Ta'ala, apa lagi hak Tuhan wahyu pula lah mana gapo dan lain-lain masuk ni. Tu dia. Bin surah tu. Kemudian berakaklah Nabi Muhammad SAW bersama-sama Jibril alaihissalam ke Sidratul Muntaha. Naik sampai di Sidratul Muntaha pula. Sidratul Muntaha tu gapo dia? Iaitu pokok kayu yang buahnya sebesar kolah air. Pohon kayu dia, Sidratul Muntaha ni pohon dara orang panggil juga Sidratul Muntaha. Kecil mudah-mudah atau pohon kayu yang buahnya besar kolah air. Daunnya seperti telinga gajah. Daun dia seperti telinga gajah. Riwayat hadis sahih tu. Jadi makna dia Sidratul Muntaha tu adalah merupakan kemocok bagi perkara yang diangkat dari pihak bawah. Hak bawah naik sampai Sidratul Muntaha tu. Dan kesudahan bagi perkara yang diturun dari pihak atas, hak atas turun situ. Tu. Jadi segi-segi ilmu pun tak tahu kat tu. Maka di sinilah kata Ibn Abbas dan ulama tafsir boleh letak nama Sidratul Muntaha tu kerana ilmu malaikat hanya sampai setakat itu sahaja. Belum pernah melangkah berlepas lebih dari itu selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ ya tahu kat tu. Dia tunjuk yang lagi kat tu ya. Tak ada lebih dari tu. Tu ayat tu guru apa tu ya tahu kat tu ya lagi kat tu. Hak tak tahu ayat lain. Di situlah tempat bercerai di antara Nabi dengan malaikat Jibril tu. Yang kata sekat tu lah tak boleh kira, tak pernah kira. Tak boleh kira, kita tak tahu nak ayat tak boleh. Ada 5 ayat tu kalau jinjak pergi terbakar tu ikut dia lah. Tapi dia tak ada ayat lah di sahih sini. Nak ayat tu dia tahu sekat ni, dia boleh ayat kat ni ya. Tu dia. Mana letah pada langit yang 7 dah ni. Naik sampai kolam sampai Sidratul Muntaha. Tu dia. Ayat sini kata jelas lah mana hadis ni mana sahih lah makna kita sampai situ. Nabi pun sudah serabut kat dia pun moga sorang lah Jibril tak tahu dah. Payah kena naik lagi. Tak nak jumpa dengan Allah Ta'ala lagi sampai situ tu habis-habis tinggi lah dia. Tu maknanya. Di bawah Sidratul Muntaha itu terpacang keluar 4 sungai pula. Ada sungai pula dari situ. 2 sungai yang tersembunyi dan 2 sungai yang jelas. 2 sungai tu nampak jauh-jauh. Lepas 2 sungai lagi cerak-cerak nampak. Tu di Sidratul Muntaha tu. Yesus situ Jibril boleh royak tu. Jibril kata 2 sungai hak susuk tu ialah batai sungai hak di syurga lah. Lepas tu hak 2 sungai jelas tu sungai Nil dan sungai Furat tu. Sungai Nil hak Furat hak kita tengok langit tamu duk turun gitu. Lepas tu tak ada salah lah kalau hubungi sungai tu juga nak turun pada bumi ni. Yang mana diletakkan nama sungai ni yang ada di Mesir, sungai Furat yang ada di Iraq tak ada pelik lah. Sebab ada juga kalau mengikut Ibn Hajar dia katanya humbi sungai ni, sungai Furat tu asal di langit sungguh, langit dunia tu lah. Dari langit dunia itulah mengalir turunnya air ke bumi. Hubungi dengan air tu juga turun ke bumi tu sungai ni, sungai Furat tu. Tak ada kira juga lah dia tu, mana gitu lah. Tu maknanya.
Bos apa situ tu tak lagi dah, dia nak naik pergi kat mana dah, tak lagi dah. Jadi Jibril pun tak boleh royak dah, nak naik lagi lepas dah tu tak tahu dah. Maka di situlah Jibril pun royak kata Yesus kat tu, situ Muntaha tu. Lepas tu marilah, tak kala tu diliputi oleh sewaktu yang meliputinya dengan perintah Allah. Satu benda mari duk keliling Nabi. Berubuhlah ia menjadi suatu gambar yang sangat cantik. Menapa rupa molek, rupa comel, rupa janguk. Di mana tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang kuasa menyipakkan kecantikannya. Nak royak molek tara mana tu tak boleh royak. Molek tu molek hak benda mari duk keliling Nabi tu, diliputi sana itu. Tu dia. Comelnya nak royak tak boleh dah sama makhluk pun. Comelnya tu. Ada juga riwayat kata diselubungi dengan ramu-ramu mah. Dalam hal tu ada ramu mah, ramu mari sebut mah lah. Dengan belalai-belalai mah, mari belalai mah pun mari. Tu dia. Setengah royak kata, aku pula malaikat lain pula, malaikat mana pula tak tahulah kat atas tu. Dan pula dengan hamparan hijau, mari hamparan hijau. Seolah dia naik dah hamparan pula lah. Ada juga burung-burung hijau, burung-burung warna hijau mari. Naik lepas dah tu pula tu. Sebab itulah kalau kita tengok ada sebut kata ilal ula tu, ada sebut kata ilal ula ni kepada atas lah. Di situ tinggal ke sini atas mana tu. Sebab itulah ulama kata kalau ilal ula tu naik lepas dah tu pada arah lah mana kita. Maka kita nak ambil kita jauhi pula dia kata kan hak sakut paut dengan hak Nabi naik jumpa sana itu. Saya nak buka kitab ni, kitab nama Bahjah As-Saniyah. Kitab Syekh apa ni? Dia panggil kitab Sedau, kitab Usail lah ni. Dia katakan ni kitab kulit kuning dia, insya-Allah taala tengok dia katakan di sini dalam Isra' dalam Mi'raj dia, dalam Isra' Mi'raj dia. Dia kata sininya dia sebut kata dan pada dia kata sebut sini pada langit yang ketujuh dan pada yang ketujuh Ibrahim Khalil alaihissalam. Nabi Ibrahim tu langit yang ketujuh tu. Itu dia. Langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam dia katanya. Maka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Tuhannya kamar dia berlalu akan tujuh tala langit dan sampai ia pada tempat yang terlebih tinggi di bawah arasy. Naik lagi. Tempat yang tinggi dia kata, tempat tinggi itu di bawah arah. Maka dibuka Allah kepada Nabi-Nya hijab. Tuhan pun buka winapa. Maka melihat ia Nabi akan Tuhannya. Lalu tu Nabi pun tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kaifin walan hisab, dengan tidak boleh nak banding, tidak boleh nak royak. Tahu kan? Dan mendengar Nabi SAW akan kalam Tuhannya. Lepas tu dia mendengar suara Tuhan. Kecek dengan Tuhan lah. Kecek dengan Allah Ta'ala Tuhan royak apa tu. Situlah. Nak royak terjelasnya. Dia pun royak sini. Sehingga sampai kepada tempat tinggi di bawah arah dia kata. Kalau kata di arah ke bawah arah, lapis bawah pun ikut lah. Tapi sampai situ. Dia kena Tuhan tertinggi di atas arah. Mana gitu. Sampai situ kecek dengan Tuhan. Tapi nampak dia kecek situ. Tu. Dalam kita Sedap pun sebut. Dan kitab dia gitu juga. Sebut siapa dia bawah arah. Saya buka nampak dia kecek situ lah. Saya wahyu situ. Dan kitab dia deh. Bahjah As-Saniyah dia syarah akidah awam. Mari kalau lepas ke dia sikit ni. Ya, Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ni ulama tani kita juga. Dia katakan. Sakut bawa dengan dia katanya. Dia kata dia dinaikkan dengan dia, dengan Nabi itu kepada segala langit yang ketujuh kepada Sidratul Muntaha tu, sub malaikat sub situ, itu Jibril sub itu. Kemudian menuju pula kepada kursi. Yang disyarah ilal ula tu, dalam ibarat kata hingga sampai ke atas tu. Sampai ke kursi. Kursi satu makhluk lah, bukan kursi yang kita nak nyetak ni. Dah. Kursi satu makhluk yang terbesar juga, besar pada bumi ni. Kepada mustawa. Naik pergi pada mustawa, tempat bunyi suara kolam tadi. Kemudian kepada arah. Naik pergi pula hingga sampai ke arah. Dan melihat ia Nabi akan Tuhannya Azza wa Jalla sebagai lihat yang patut padan, yang patut dengan dia Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tengok saya di situlah, tak kena sampai arah sana itu. Sama ada kitab Sedau sana, dia kata di bawah arah. Tempat tertinggi di bawah arah tu. Hal ni dia kata kepada arah, tak apalah. Tolong yang benda tu. Hal ni, kitab ni dia kata sampai pada arah. Arah tu dalam mana? Di bawah arah ke, tengah arah ke, atas arah ikutlah.
Tapi di situlah dia melihat akan Allah Ta'ala dan berkata-kata akan dia oleh Tuhannya. Tuhan pun kecek. Dan difardukan atasnya dan atas umatnya akan sembahyang 5. Dia rekah. Tuhan fardu tu, duduk tawar ke mari tu, kata sud daripada 5. Syekh Ahmad pun rakyat juga kata jelas bahasanya Nabi naik tu siapa pada arah. Itu dia. Ayat tu jelas sini ni nak sebab Allah Ta'ala tinggi di atas segala makhluk lah. Bukan tak asal mana tu tak lah, tu tak fikir lah tu. Kita tengok kitab Jawi pula. Tiga kata tokoh ulama. Kita perisai, kita simpulan iman atas muzak salah. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, tak nama kitab dia 2 nama, perisai pun tak. Simpulan iman atas muzak salah. Dia kitab dia, muka 91. Ini ayat abang akidah setahun sekali ni. Nak orang cuci akidah sedap bukan kata kita nak mengikut hadis. Mengikut hadis Nabi. Orang panggil kalau kira khanis kira ulama hak khanis lah hak turut hadis Nabi tu. Ulama tak turut hadis Nabi tu kata kalau lain belakang dia lah. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pun dalam kitab risai dia kulit kuning juga dia katakan ada pun bahawasanya Allah Ta'ala di atas segala makhluk. Ni kadang-kadang ya sub makhluk lah. Sub dah siapa nak arah dah. Itu dia. Ada pun bahawasanya Allah Ta'ala di atas segala makhluk, maka iaitu atas yang patut padan dengan kebesarannya. Atas Tuhan itu sesuai dengan dia lah. Tiada seperti atas yang baru. Jangan kita nak bahaya atas benda baru, kerana baru ni atas dia kena tupai pada satu benda. Ada pun Allah Ta'ala saat itu, atas belum ada makhluk lagi. Atas arah ni belum tak ada arah, atas dah. Baru tewak arah pun, arah ada situ. Tak ada bahajak tupai arah dah lah. Itu bagi tak sepuluh baru. Tapi benda baharu pun sepatutnya juga sepuluh langit tak ada lupa di video kali atas hewan langit pertama tu, langit kedua tu. Apatah lagi Allah Ta'ala tak ada bahajak pada nak tupai pada makhluk dak lah. Dan Allah Ta'ala juga yang mengetahui hakikat atas itu. Atas tu ialah mana kelakuan atas tu kita suruh ketahui lah. Telah berfirman Allah Ta'ala, Tuhan kata sendiri, wa huwal qahiru, dan ialah yang berkuasa. Tuhan yang kuasa tu fauqa ibadih, di atas segala hamba-Nya. Ayat atas segala hamba ni masuk manusia, masuk makhluk semua hamba pada Allah Ta'ala belaka. Sebab itulah Tuhan katakan artinya dan ia juga Tuhan yang mengerasi, yang kuasa lagi di atas segala hamba-Nya. Hal keadaan Tuhan di atas segala hamba-Nya, atas segala makhluk lah. Kerana makhluk ni panggil hamba Tuhan belaka mana kita. Itu dalam ayat surah Al-An'am tu. Dan firman-Nya Tuhan kata lagi, nak sebab kata Allah Ta'ala di atas segala makhluk tu, yakhafuna rabbahum min fawqihim, artinya takut mereka itu malaikat akan Tuhan mereka itu dari atas mereka itu. Mana hal keadaan Tuhan dari atas mereka itu. Malaikat ni takut habiran dah Tuhan. Lah mana Tuhan? Min fawqihim, hal keadaan Tuhan ni pada atas mereka itu. Itu maknanya. Ini jelas. Nak ayat katanya nak isbahkan hak Nabi naik jumpa Allah Taala tu di atas segala makhluk sungguhlah. Bukan kata Tuhan tak tahu mana pula dak. Tapi jangan dia kata bertepak tak bertepak, jihad tak jihad. Nabi tak ada ayat tu. Atau ada fikir sendiri tu main jihad tak jihad, tepak tak tepak tu. Hak jihad ni makhluk lain letak itu orang panggil atas segala makhluk ni kata jihad ada lagi. Itu dia. Allah Taala ni tak ada sakut dengan makhluk. Makhluk sendiri pun tak ada jihad, makhluk stalker tu. Makhluk bilah lah ni berjihad. Itu dia. Bilah lah ni lah bila kita ni ada pun stalker makhluk lain pada Tuhan stalker tu nak jihad dengan dia. Kalau kita nak kira kata nak kira dia sendiri tak. Dua makhluk tu dua tim makhluk tak boleh ayat jihad dengan anu ni makhluk saya nak jihad dengan dia. Apa Tuhan apa tu kalau kita kira Tuhan tu nak kata jihad dengan Tuhan. Malaikat kita nak kira kata Tuhan dengan makhluk ni boleh iktibar nak jihad. Tu ulama kata kalau kita nak iktibar juga mana Tuhan tu pihak atas jihatil ulu, makhluk pihak bawah. Jelas kerana ayat Quran tu tak ada ayat sebut jihad, ayat atas segala makhluk kita reti dah lah. Tu maknanya. Takut. Dia takut. Tuhan tu mana Tuhan di atas mereka itu, atas segala mereka tu. Ini ayat kata jelas ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala makhluk ni. Maka di sini ayat katanya maka Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan difardukan ke atasnya. Tuhan fardu atas Nabi dan ke atas umatnya 50 kali solat pada tiap-tiap hari semalam. Situ. Inilah Allah Taala ayat katanya inni yauma khalaqtus samawati wal arda faradtu 'alaika. Ini Tuhan kecek ni.
Bukan tak kecek dah, namun tak kecek dah tu satu benda lah. Tak kecek dengan Nabi sendiri panggil Nabi naik ni, bukan tu tak boleh kecek dah. Tak kecek dengan Nabi Muhammad suku, dengan Nabi Adam suku, dengan Nabi dulu suku, ada gitu Kecek dengan malaikat nak jadi Adam tu suku, ni kecek dengan Nabi kita. Tu dia katanya, wa ala ummatika khamsina salatan faqum biha anta wa ummataka. Maksudnya sesungguhnya aku pada hari yang aku jadikan langit-langit, dah kata, dan bumi aku telah fardukan ke atas engkau dan ke atas umat engkau akan 50 solat. Aku fardu tamu 50 kali semaya. Maka hendaklah kamu dan umat-umatmu dirikan kewajipan solat itu. Mu kena buat. Tu dia. Jadi fardu pada awal 50. Sudah. Tak apa, terima. Setelah selesai menerima perintah solat itu, turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Turun siapa Nabi Ibrahim ada ayat apa? Turun siapa Nabi Musa? Nabi Musa tanya, apa kau jadi perintah oleh Allah atas umat kamu? Terhadap perintah kamu? Nabi jawab kata, solat 50 kali sehari semalam. 50 kali. Nabi Musa kata, kembalilah pada Tuhanmu, klik semula lah. Dengan makna naik semula lah. Dan mintalah keringanan. Kerana umat Tuhan tidak kuasa mengerjakannya. Dan saya pernah cuba kaum saya, Bani Israel, akan lebih sedikit daripada itu. Didapati mereka lemah dan cuai. Itu jadi nak minta mula, minta kurang. Sebab umat dia ni gagah. Sikit yang saya perlu bagi betul ya. Duk tinggal banyak lagi, tak boleh buat lagi. Jadi umat Tuhan ni tak ada gagah mana nampak. Umat dia adalah hebat gagah. Lepas tu adalah lebih lemah daripada itu lagi. Dan umat Muhammad ni dia tahu ilmu dia tak agak lagi lah. Maka Nabi pun tengok pada Jibril, seolahnya minta tanya Jibril lah, minta fikir ke Jibril. Lalu Jibril isyarat kata tak apa, setuju. Naik pula. Naik minta pula. Dia katanya. Duk berkira orang itu nampak mengerti. Di antara tiga pihak yang bawa nasihat nampak mengerti. Jibril pun nampak juga, Nabi Musa pun nampak gitu. Lepas tu Nabi kita pun nampak juga, naik minta semula. Kembali semula. Naik kembali pun semula kepada Tuhannya Al-Jabbar. Serta mengemukakan permintaan dengan katanya, minta mula-mula. Hai Tuhanku, ringankanlah ke atas umatku. Maka Allah kurangkan sedikit, iaitu 10 solat. Mengikut riwayat tebal lah. Ada riwayat 5 kali. Kali 5 kali tu Nabi naik cap nak jumpa dengan Tuhan tu. Nak jumpa dengan Tuhan banyak kali. Tuhan nak jumpa banyak kali. Kalau 10 kali tu tak ada banyak kali lah. Setelah itu Nabi pun kembali pada Nabi Musa AS mencerita keringanannya. Koyak Nabi Musa pula kata, turun jumpa Nabi Musa pula. Nabi Musa tu, dia nak tahu lah nak minta ni. Apa yang nak tahu, tahu ingin dah. Banyak tu, 10. Nabi Musa belum berpuas hati, tak puas hati lagi. Lalu diminta supaya Nabi Muhammad kembali semula, minta keringanan dari Tuhannya. Naik minta semula, sepuluh dulu. Nabi pun tanya Jibril pun sanggup naik pula. Naik tak siapa lah Jibril tu, naik sepak sekat dia boleh pergi tu lah. Soalnya Nabi sendiri pula muka gidah, jadi sepatutnya tak apalah muka gidah ni. Naik pula. Maka dikurang pula 5 solat atau 10 solat, habis kurang pula 10. Tu dia. Kamar dia kembali pula pada Nabi Musa, tetapi Nabi Musa masih belum berpuas hati lagi. Suruh Nabi Muhammad nak minta pula, berulik-alik. Maka Nabi Muhammad terpaksa berulik-alik di antara Nabi Musa dengan Tuhannya beberapa kali. Hingga dikurangkan bilangnya sampai 5 solat sehari semalam. Hingga sampai 5. Dan di kali yang akhir ini Allah Ta'ala berfirman. Kali akhir saya katakan, sekat 5 lah, sekat 5 dah. Saya katakan, ya Muhammad, hei Muhammad. Tuhan dia panggil nama betul lah, kita tak boleh nak panggil ya Muhammad itu. Dia panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yamin wa lailah. Hei Muhammad, sesungguhnya 5 semaya ni, sehari semalam ni, likulli salatin, bagi tiap semaya asyra wa 10. Fazalika khamsuna salat. Hak 50 semaya dulu tu, dah mula minta kurang, aku wilih kat 5, tapi pahala sepuluh. Pahala tak 50 semaya situ. Tu kelebihannya. Dan saya kata lagi, mereka umatmu ataupun semualah manusia di kalangan umatmu, kalau kita nak buat baik, dia tak buat lagi, saya tulis satu hasanah.
Fa in amilaha aw amalaha kutibat lahu asyra. Boleh dia buat itu 10 pula, kan 10 pula. 10. Tapi kalau dia cerita jahat falam ya'malha, dia tak buat ahli. Tidak tulis lam tuktab syai'at, tak tulis satu. Fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidah atau sayyi'atan wahidah. Kalau dia buat jahat itu dituliskan sayyi'atan wahidah, kan kejahatan satu saja. Tengok ayat tu, Tuhan ni menyeru umat Nabi kita supaya ila dari salam supaya masuk syurga lah. Kalau dosa tu ganda, itu pahala ganda, dosa tak ganda ni, tu maknanya. Tu lalu itulah dia katanya. Tu. Nabi kita pun tak apa, khawatir lah. Kemudian Nabi kembali pada Nabi Musa AS turun, siapa Nabi Musa pun nak tahu khabar, sekat jalan semua. Tetapi di pihak Nabi Musa masih merasa berat walaupun sekadar 5 solat. Kuasa berat lagi ni. Adalah berdasarkan pengalaman dia kata dia dengan Bani Israel ni tahafal tu 2 kali je. Sahaja sehari semalam, dua kali 2 kali setengah hari, 2 kali malam. Tetapi tidak juga mereka kerjakannya. Tapi buat tak sempurna juga. Lalu diminta Nabi Muhammad kembali minta keringanan lagi dari Tuhannya, mintakan lagi. Tetapi jawab Nabi Muhammad SAW, saya telah reda. Malu saya telah reda dan telah terima serta merasai malu untuk minta kurang lagi. Tak ada orang. Dia rasa malu dah, rasa reda dah. Jadi kalau 50 tu 5 ni rasa tak apa dah lah. Lepas tu malu nak minta pula tu. Jadi Tuhan banyak kata hak 50 tu jadi 5 pun pahala tu sepatutnya tu rasa malu. Ikut tu, tak ada apa. Pun Nabi jawab gitu, Nabi Musa pun tak ada apa. Lalu Nabi Muhammad pun dan Jibril AS pun pergilah. Nabi tak ada apa. Baik pada tu lah. Ketika itu kedengaran suara memanggil Nabi Muhammad SAW berkata. Pahala tu bunyi sawa. Bunyi sawa pula. So katakan, aku telah perintahkan fardu salah dan aku telah meringankan dari hamba-hambaku. Jadi aku perintah semalam 5 waktu tu, aku tu itu pula wiringi atas hamba-hambaku boleh buat mata dah nak taat aku tu. Bukan hak sunat je boleh buat lagi. Tapi aku fardu 5 ni saja. Itu ayat katanya. Suara bunyilah tu. Ya puatilah. Di sinilah kata Imam Nawawi, para ulama telah ijma' bahawa sesungguhnya solat fardu yang 5 waktu itu diperintah kepada malam Isra'. Malam Nabi Isra' dan Mi'raj tu lah. Sebut Isra' tu malam Isra' dan Mi'raj tu lah. Ayat tahap tu malam tu. Dulu tu dia katanya ada kodar kata semaya pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat gitu lah. Tahap fardu situ. Tak kala Nabi kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala situ. Di sinilah kata ulamanya tentang masalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hairan itu. Tak kala dia naik kan itu ada khilaf ulama lah, ada setengah riwayat katanya tengok dengan mata hati. Ada setengah riwayat kata tengok dengan mata lendai ni. Mata semati lah mana gitu. Khilaf situlah lebih kurangnya. Tapi hak kata tengok dengan mata kepala ni ialah pendapat Ibn Abbas. Tengok mata ni mata betul Anas, Ikrimah, Al-Hasan, Ar-Rabi' dan dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari kata tengok dengan mata kepala sungguh. Abul Hasan Asy'ari kata gitu juga. Dan Imam Nawawi sendiri kata gitu juga tengok mata kepala. Karena hadis Ibn Abbas yang disebabkan ru'yah dia kata. Hadis Ibn Abbas adalah didului kata hadis penafian Aisyah. Aisyah tak nampak itu dengan maknanya tak nampak dengan mata lendai, nampak mata hati. Aisyah tak ikal juga mana khilaf itulah. Pentingnya kalau semua kita berjanji ke apa ni ya tengok mata lendai mereka, tengok mata ni. Dia khilaf di antara nampak dengan mata hati kan nampak dengan mata lendai. Tapi jelaslah nampak jelas dia kata dan dapat bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Nabi hendak turun dah, insya-Allah taala hendak turun ni kita akan sambung pada giliran sekali lagi. Hendak turun ni setara mana berlaku dan Nabi akan royak gapo ketik saya tengok tu. Dan kita akan baca hadis-hadis yang berlaku celah-celah di antara satu langit pada satu langit tu ada riwayat hadis. Sahih ke tak tu kita akan turut royak darajat hadis insya-Allah taala. Kita tak sih juga royak benda kadang-kadang kalau kita benda tak sahih kita royak tak Nabi kata tu. Berdosa lah royak tu. Kalau tahu hadis tu royak tak apa nak kita. Royak hadis tak ada sahih, royak hadis orang dengar lepas kata semua ngerti daripada Nabi semua ngerti waktu tu pak bahaya.
tempat bahaya hak kita orang ngajar ni mana gitu. Ada ayat tak sebenar daripada Nabi. Kali ni kita ayat ni hak hadis sahih dan ayat Quran serta hadis sahih. InsyaAllah ta'ala kali yang 3 kita akan cerita tentang masalah turunnya Nabi selepas Nabi Musa AS tu. Apakah berlaku selepas pada tu pula. Cukup sekali dulu pada malam ni. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah bi ni'matihi wa salihah.